Bismillahirrahmanirrahim. Sambung sikit yang 2 hari lepas berkenaan dengan Ukraine dan Russia. Kita ada cerita sikit banyak lah. So sejarah talian Russia dan Ukraine ni, so memang daripada dahulu lagi diorang dah ada sejarah pertalian yang panjang. Dan boleh dikatakan Ukraine ni memang adalah sebahagian daripada Russia sendiri. Kita boleh tengok contoh pada tahun actually sebelum pada abad ke-16 dan 17, Ukraine ni lebih kurang ada dalam keluasan dia daripada keluasan sekarang ni. Sekarang dia ada lebih kurang 25 daerah ataupun 25 negeri lah kalau kita katakan dia satukan. Yang asalnya yang Ukraine ni dia cuma lebih kurang ada 5 saja. So kalau kita tengok Ukraine ni, kalau kita kata yang dia punya kawasan betul-betul tu kat tengah-tengah tu je. And then selepas Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, so dia ada accumulate sikit kawasan dia. Yang pertamanya tahun 1939 tu ada kawasan Poland diberikan di sebelah kiri. Sebelah kiri dia lah, sebelah kiri Ukraine tu. And then satu lagi kawasan Romania pun ada sebelah kiri juga. Dan ada kawasan daripada Czechoslovakia ada dimasukkan dalam Ukraine juga. Lepas tu ada pulau Romanian punya. So ada bawah tu. So dia bawah daripada Ukraine tu ada satu pulau. So pulau tu asalnya daripada kawasan Romania. And then Crimea yang mana Russia annexkan daripada, ambil balik daripada Ukraine tu sebenarnya daripada Rusia juga. Pada tahun 1654, permulaan Ukraine, yang cakap tadi Ukraine tu negeri kecil je. Lepas tu dia orang kata jumpa dengan ketua negara Russia masa tu. So Raja Russia, and then dia menyatakan, orang kata berbai'ah kesetiaan. So dia akan setia kepada Russia. So pada tahun 1654. So start daripada tu memang dia punya ketua negara nama dia Cossack, ketua negara Ukraine masa tu Cossack. So dia akan setia kepada Tsar Russia. So itu 3 tahun lepas, 1654. And then selepas Perang Dunia Kedua semua, sebagai menghargai Ukraine yang banyak membantu, memang sebagai dalam orang kata dalam kesatuan USSR. So Rusia telah menyerahkan Crimea maksudnya 1654. And then pada tahun 1954, 300 tahun kemudian, sebagai penghargaan, di bawah Ukraine tu ada satu kawasan Crimea. Crimea tu actually dulunya adalah kawasan Han ataupun yang di bawah Turki. So kemudian lepas perang Russia Turki dan Crimea dilepaskan. Lepas tu pada tahun 1994, maksudnya 300 tahun lepas Ukraine ni dengan Russia bersatu, maksudnya menjalinkan kerjasama. So Russia menyerahkan kawasan Crimea tu kepada Ukraine. So kenapa pula tiba-tiba terjadi? Okey, selepas Ukraine ni maksudnya ada dalam Russia, and then 1922 tu dia adalah founder pada USSR. Maksudnya Russia, Ukraine, Belarus, lepas tu negara-negara Caucasian macam Azerbaijan, Armenia, Chechnya, Georgia. So negara-negara tu bersatu membentuk USSR pada 1921. Okey, kemudian selepas USSR jatuh pada tahun 1991, iaitu lebih kurang 69 tahun setelah selepas penubuhan. So negara-negara blok Eropah Timur ni mula keluar daripada Russia. Okey.
So 1-1. Actually negara-negara blok yang under USSR Federation ada lebih kurang 25 kawasan lah, daerah ataupun negeri. So semua yang negeri-negeri itu mengisytiharkan kemerdekaan masing-masing. Dan termasuk Ukraine lah. Ukraine negara yang keempat yang mengisytiharkan kemerdekaan diorang. Okey, 1991. Okey, actually Russia, bila semua negara-negara tu keluar daripada Russia tak ambil tindakan apa-apa. So apa yang ada dekat negara Ukraine masa tu adalah, contohnya dia Russia menempatkan 1/3 daripada bom nuklear dia diletakkan dekat Ukraine. And then Russia juga menempatkan lebih kurang, macam kata, jumlah tentera yang ada di Ukraine pada masa itu adalah lebih kurang 700,000 orang. And then kebanyakan semua persenjataan Russia yang letak di Eropah Timur memang ada dekat Ukraine. So Ukraine telah mewarisi semua yang ada dekat situ, dengan tenteranya, dengan nuklearnya, dengan senjata-senjata. Cuma sekali lah, dari segi orang kata peluru pandu, kapal terbang, kereta kebal, kapal laut dan lain-lain. Okey, tu tak ada masalah. So so semenjak daripada 1991 sehingga 2010. Okey. Actually start daripada 1991 tu tak ada masalah dengan Russia sebenarnya. Okey. So sehinggalah baru-baru ini 2013 2014. Okey. Kenapa? Sebabnya bila ada pemilihan presiden Ukraine, semua sekali condong ataupun pro Russia. So tak ada masalah. So semua sekali presiden-presiden Ukraine sebelum tu memang menjalin kerjasama rapat dengan Russia. So diorang ada dalam kesatuan Russia tu dipanggil CIS. So yang kat situ macam Commonwealth untuk independent state. So semua sekali negara bekas jajahan Russia semuanya berada dalam tu, dan kira bersatulah. Maksudnya yang tu negara yang membantu, saling membantu sama salin. Cumanya masalah pada tahun 2013 ni bermula masalah sikit. Kenapa? Pada tahun 2013 tu Presiden Yanukovych masa tu. Presiden Yanukovych tu sebenarnya berasal daripada Donetsk. Donetsk tu adalah wilayah yang dua negeri yang sebelah timur tu, yang sebelah barat tu, yang bangun menentang Ukraine 2014. Okey, itu presiden tu berasal daripada wilayah sana. So kenapa tiba-tiba Presiden Yanukovych tu orang kata ditolak? Actually pada tahun 2013 tu ada patutnya 2013 tu Ukraine menandatangani perjanjian dengan EU. Yang mana EU tu adalah European Union lah. So maksudnya Kesatuan Eropah. So tiba-tiba Presiden Yanukovych kata dia tak maulah, dia tak mau proceed dengan EU. So dia nak proceed dengan Russia. So bila jadi macam tu, bila rakyat dengar macam tu, alamak, orang pun marah. Kenapa nak duduk kenapa nak kerjasama dengan Russia lagi? Kenapa tak dengan EU? So diorang pun memberontak. So diorang mengadakan perasaan protes melawan kerajaan, sehingga Yanukovych tu ditumbangkan dan dia terpaksa melarikan, Presiden Ukraine tu melarikan diri ke Russia. So bermula daripada tu, bila presiden dia keluar, okey, first kali Russia pergi ambil Crimea. Sebab apa Crimea ni dia ambil? Sebab Crimea ni kalau kita tengok Ukraine, bawah sekali tu adalah Crimea, dia ujung sikit macam Semenanjung, macam Semenanjung Tanah Melayu lah. So Crimea tu actually dia menempatkan tentera laut je lah, tentera Russia. So and then cakap tadi, macam cakap tadi, yang kata yang Crimea ni pun sebenarnya diberikan pada Ukraine untuk Ukraine takbir pada tahun 1994 untuk menghargai jasa ataupun menghargai 300 tahun ikatan Ukraine dengan Russia. Tapi bila dah
Ukraine keluar, okey, dia tak ada masalah lagi. Tapi bila Ukraine tu tiba-tiba nak masuk pula, nak pergi buat perjanjian dengan NATO, and then nak tolak Russia, itu Russia marah tu. So Russia terus ambil Crimea, kawasan bawah sekali, and then dia ada nama port dia Sebastopol. Sebastopol tu dia yang paling selatan sekali. So kalau macam kata kawasan dia memang strategik, kawasan dia strategik kat selatan sekali tu, maksudnya Russia boleh menempatkan dia punya brigade ataupun batalion dia punya buk misal itu, dia panggil SAM ataupun BUK. So yang tu orang kata perlu berpandu yang jauh, long range. Lebih kurang dia boleh sampai 400 km. Kalau kata yang siapa yang pernah dengar MH17 ditembak oleh peluru pandu macam tu lah. So itu kawasan dekat situ memang strategik. So Rusia dah ambil balik 2014. So dia letakkan lebih kurang 2+2. Maksudnya 2 batalion sebelah bawah sikit, and then 2 batalion sebelah atas sikit, untuk yang buat misal saja. So dia dah annex yang dia dah ambil alih Crimea tu. Lepas tu bila tengok ada 2 negeri yang sebelah kanan tadi, yang sebelah sepadan dengan Russia tu, bila tengok yang Russia dah take over Crimea, 2 negara tu terus mengadakan kata itulah tunjuk perasaan dan buat referendum untuk keluar daripada Ukraine. Sebab diorang tak nak duduk dekat Ukraine lagi. Sebab Ukraine ni diorang dah lah kata yang presiden yang diorang yang sokong tu, yang telah melarikan diri ke Russia dan ditumbangkan dan diambil alih oleh kerajaan lain. So yang 2 negeri tu yang memang kuat dengan Russia ni, actually 2 ni yang sebelah atas Donetsk tu, diorang tu orang Ukraine, tapi diorang cakap Russia. So benda tu bila dah 2 negeri tu Donetsk dan Luhansk ni nak keluar, so bila diorang keluar, terus diorang pergi, diorang mohon pada Presiden Putin untuk hantar tentera pengaman. Tolong hantar tentera pengaman, kita nak keluar sekarang, kata. Tapi Putin kata apa ni aku tak nak. So Putin pun masa tu pun dia pun taklah nak apa-apa dengan tak nak apa-apa berlaku. Bukan dia dah ambil Crimea tu, satulah. Tapi tiba-tiba ada 2 negeri lagi yang nak sertai diorang. So Putin kata tunggu dulu. So and then tapi diorang proceed juga, diorang nak keluar. So diorang nak keluar, maksudnya diorang pergi serbu bangunan kerajaan, rampas bangunan kerajaan, dan lepas tu merampas semua senjata dan bermulalah pertempuran dengan tentera Ukraine. So berlarutan daripada 2014 ke 2000 sekarang ni lah. So 2 negeri tu dia buat yang dekat region Donetsk tadi tu, sehingga baru-baru ni, Isnin baru ni, barulah Presiden Rusia ratifikan 2 negeri itu sebagai independent state, yang mana Russia boleh tolong lah. So far sebelum ni dia memang tak ada officially. So bila 2014 tu baru dia officially baru Isnin baru ni baru dia ratify, start pada 2014 tu. Okay, so actually apa sebab lain daripada yang 2 negeri tu minta keluar daripada Ukraine. Lepas tu masalah Crimea dah diambil alih oleh Russia. And then yang sebenarnya adalah masa cakap tadi berkenaan dengan NATO ni. Sebab daripada dulu pas sekarang Russia ni memang tak berapa dengan NATO. So bila negara-negara dia dah berpecah tu, USSR dah berpecah, 25 negara tadi dah berpecah, kebanyakan negara tadi menyertai NATO. So masalah dia pada tahun 1990 dulu, masa Mikhail Gorbachev menjadi masa dia menjadi presiden, dia dan negara-negara barat telah bersetuju bahawa tiada ataupun negara-negara NATO tidak akan menempatkan sebarang kelengkapan ketenteraan berdekatan dengan Russia. Tapi bila semua sekali setahun selepas tu USSR collapse,
kebanyakan negara-negara tu menyertai NATO. So kebanyakan kelengkapan ketenteraan NATO berada di negara-negara wilayah USSR dulu, bawah Russia dulu. So benda tu tak dikotakan janjilah oleh NATO. So and then tengok-tengok Ukraine pun nak masuk dengan NATO sekali. So itu sajalah. Kalau yang sebab-sebab lain pada saya dia more on sejarah, kata actually Russia ni bukan saja pernah berperang dengan Ukraine. Dia negara-negara bekas jajahan dia Ukraine. Dia pernah berperang dengan Georgia, pernah berperang dengan Chechnya. Cumanya Georgia tu Ukraine pernah supply sistem misal tadi, actually yang diwarisi daripada Rusia tu, dia hantar bagi ke Georgia. And then Georgia masa perang lawan dengan Russia tu, dia telah menembak jatuh lebih kurang 3 ataupun 4 pesawat Sukhoi. So benda tu menjadi kemarahan Russia dekat Ukraine lah. And then lain-lain faktor seperti yang saya katakan, kelemahan dari segi nego ataupun perbincangan antara Presiden Joe Biden dengan Putin lah. Actually kalau kita tengok sebab Joe Biden ni baru ambil US ni dalam tahun lepas kan. So tapi sebelum tu, maksudnya tahun 2014 ke 2021 tu, dia bawah Donald Trump. Donald Trump dengan Biden ni baik. Maksudnya dia orang tak ada masalah apa-apa. Tapi bila Presiden US baru take over, so dia ni macam tak ambil ataupun tak hormat sangat dekat Russia. So Russia tu apa lagi? So kalau kata yang sekarang ni untuk dia pergi ke Ukraine ni, dia adalah untuk memberi, orang kata, just demilitarisasi. Maksudnya dia nak melucutkan senjata Ukraine. And then kalau boleh membuka kerajaan yang baru lah, yang lebih pada pro Russia. Sebab Russia ni dia memang sangat menjaga keselamatan negara dia. So kalau kata dia rasa terancam, dia akan buat. Walaupun kadang-kadang terpaksa dia pergi negara yang macam Ukraine, antara yang kata founder USSR, yang menjadi yang kata adik-beradik dia selama beratus-ratus tahun. Tapi bila dia dah keluar, Ukraine dah keluar, lepas tu dia dah dapat macam cakap tadi, semua ketenteraan banyak. And then hutang-hutang yang dia ada semua Russia settlekan. Macam-macam masalah lepas tu dia nak build tu, Russia tolong dalam CIS. Kemudian tiba-tiba bila dia dah rapat dengan EU, macam-macam masalah. And then satu lagi disebabkan adalah Orange Protest. Orange Protest ni yang mana rakyat Ukraine sebenarnya dia telah ditaja oleh negara-negara barat untuk membenci kerajaan Russia. And then contohnya pada pemilihan yang cakap tadi, yang Yanukovych tu, actually pada tahun tu bila dia yang berlaku kata pemilihan presiden tu, pesaing dia waktu nak bertanding tu tiba-tiba jatuh sakit tu. And then bila doktor pergi diagnose, mengatakan dia rupanya telah diracun. Dan diorang yang penentang presiden itu, opposition, telah menyalahkan Russia. Kata Russia yang cuba membunuh pemimpin pembangkang tu. So start daripada situ diorang memang tak berapa dengan Russia. Walaupun tak ada bukti yang menunjukkan Russia yang ada buat sesuatu dekat pemimpin pembangkang, tapi rakyat dia percaya. And then macam itulah. So sampai sekarang ni saya rasa bila Russia dah masuk kat Ukraine ni, diorang ni sebab cakap tadi diorang ada pertalian. Maksudnya diorang masih ingat lagi, walaupun diorang masih bermusuh, tapi ikutkan pada rekod Russia akan cuba minimaskan kematian ataupun kerugian ataupun kemalangan yang akan mengibatkan orang awam. Maksudnya kalau kata dia akan cuba untuk yang melawan saja. Kalau kata tentera Ukraine cuba melawan,
Tu kenalah. And then kalau kata yang kata tak melawan, nak menyerah diri, dan okey, diorang akan insyaAllah selamat. So pada saya harap krisis ni akan segera berakhir, and then tentera Rusia boleh keluar balik daripada Ukraine, dan semua orang boleh memulakan hidup mereka masing-masing. Kan? Assalamualaikum.